modul tersebut. Okey, jadi sebab tu dekat WhatsApp tu saya bagi tahu buka modul siap-siap. Jadi apa-apa awak tengok dekat modul, apa benda yang nak dijawab, okey. Lepas tu kalau ada terjawab dekat dekat slide PowerPoint saya tu, isikan sebagai jawapan. So nanti kiranya tamat kita belajar tajuk ni, mungkin kalau ada sikit-sikit yang tak lengkap tu, yang tu baru kita tanya kemudian. Okey, macam contoh ni sekarang ni Muhammad Luqman nak masuk. Awak nampak tak bar yang dia nak masuk ni? Fatih Tak dengan ada. Wani. Nampak tak? Tak Oh, nampak. tak nampak. Okey, maksudnya saya seorang je lah. Okey. Kalau okey, Assalamualaikum Luqman. Mungkin untuk masa-masa akan datang, saya mungkin boleh minta pelajar kot yang create link Google Meet, contohnya Fatin ke. Lepas tu saya bolehlah fokus kepada untuk apa? Untuk terang-terang je. Tapi dengan syarat Fatin kena sentiasa adalah setiap kali kelas. Boleh janji macam tu tak? Eh, Ada waktu-waktunya sibuk lah. Fatin sekarang ni kerja ke apa? Ada buat kerja sambilan ke apa ke? dah tak ada. Tak ada, memang duduk kat rumah lah. Okay, sebab ada Ah, student kita, saya tak sebut nama lah. Dia memang message, dia bagi tahu. Dia memang kalau kat rumah, bila PDPR macam ni, mak ayah dia keluar juga, okay, cari kerja yang boleh lah waktu SOP ni. Jadi dia memang kena jaga rumah, jaga adik-adik. Jadi kita faham lah. Sebab tu dalam grup, saya pernah rasanya tulis kalau ada masalah, kena tengok kemudian ke apa ke nanti. Message kita faham, tak ada masalah. Dan sebab tu, kadang-kadang tak ada nak tengok lagi. At least tulis nama sebagai kehadiran offline. Tapi yang rasa sedihnya bila tak ada siapa yang nak respon. Tulis apa-apa pun tak ada orang nak respon. Itu je lah. Okay, so kita sambung lah. Kalau duk cerita hal tu dia jadi emosi-emosi pula, sedih pula. Okay, so kalau nak off dulu mic pun boleh, tak ada masalah untuk jimatkan apa kita punya data ke apa. Okay, saya akan terus present lah. Untuk hari ni, kita akan mula dengan tajuk baru. Tapi sebelum tu, tolong maklum dulu kalau skrin saya ni boleh dilihat. Nampak nampak. Jelas, jelas. nampak. Okay. So, tajuk hari ni, Alhamdulillah. Okay, tajuk hari ni sebenarnya dia tak ada kira-kira sangat. Akan ada bahagian yang melibatkan nombor-nombor tapi tak banyak dan simple sahaja. Okay, yang ni sebenarnya banyak kepada pengetahuan, ada sikit kefahaman dan juga aplikasi. Okay, itu pun aplikasi untuk alatan yang menggunakan kanta dan juga kita nak tengok image. Okay, jadi bab cahaya dan optik ni kita akan banyak bercerita tentang kanta. Okay, nah? Dan kanta yang kita ceritakan ada dua jenis kanta, iaitu kita ada kanta cembung dan kanta cekung. Jadi itu antara yang kena ingat istilahnya kanta cembung dan kanta cekung. Jadi dua ni, pertama selain kenali nama, kita kena kenali bentuk jugalah. Okey, rasanya daripada zaman kanak-kanak pun kita rasa seronok main kanta-kanta ni yang duduk gunakan cahaya matahari, fokuskan pada kertas, kepada daun nak bagi terbakar. Okey nah. Kalau hak macam ni kita panggil, okey sorry tukar dakwat. Yang macam ni, okey, ini adalah kanta cekung. Okey nah. Okey, yang melengkung macam ni cekung. Yang macam ni cembung. Cembung ni kalau tengok macam istilah yang digunakan tu macam kembung lah. Kembung, bong. Kembung. Okey. Yang ni cekung. Okey, cekung. Okay, mudah je nak kenal. Hak tu pertama kena kenal. Okay. Kemudian, dia punya fungsi, bila cekung dan cembung, dia berlainan. Dekat gambar ni pun sebenarnya, ada dah boleh menjawab pada muka surat berapa tah modul yang dia tanya, kanta cembung juga dikenali sebagai kanta apa? Kanta cekung juga dikenali sebagai kanta apa? Kita tengok kepada garisan yang dibuat ni, macam contoh kanta cembung ni, okey. Dia garis atas, tengah, bawah, tapi akhirnya bila dia keluar, dia macam memfokus pada satu titik. Dekat sini titik dia. Okey nah. Okey. Jadi kat sini nampak dia memfokus. Memfokus. Maksudnya kalau perkataan lain untuk fokus, maksudnya ada tumpuan, ada sasaran. Jadi kanta cembung ini juga kita kenali dia sebagai kanta penumpu. Kanta
penumpu. Okay, nah, kejap lagi ada dalam seterusnya. Cuma alang-alang dah nampak gambar ni, saya terus sebutlah berkenaan nama lain kanta cembung iaitu kanta penumpu. Sebab apa? Dia memfokuskan pada satu titik. Yang si cekung ni pula, nampak dia punya garis-garis ni. Okey, maksudnya garis ni sebenarnya garis cahaya sebenarnya. Apabila melalui kanta cekung, nampak tak? Dia punya cahaya tu bersebaran. Ada tengah, ada ke atas ni. Dia tidak menumpu. Okey, nah? Dia tidak menumpu. Sebenarnya ada awak belajar dalam matematik. Okey, bila satu sudut yang membuka macam ni, okey, membuka makin besar macam ni, kita panggil sudut mencapah kalau tak silap saya. Okey, sudut mencapah. Jadi untuk kata cekung juga dia guna istilah sama, mencapah itu, tapi kita panggil dia kanta pencapah. Bukan mencapah, pencapah. Okey, nah, yang cembung kanta penumpu, yang cekung kanta pencapah. Jadi kalau kita nak explain kat orang pun dah tahu dah. Kenapa dipanggil kanta penumpu? Sebab dia punya garis cahaya ni kalau kita buat dia memfokus pada satu tempat. Memfokus. Kalau cekung, dia melebar, membesar macam tu. Okey, nah? Jadi untuk seterusnya lagi, ini sebagai pengenalan lah kanta cembung dengan kata cekung. Hak ni nama orang putih dia nak kena hafal ke? Tak payah. Okay. Ini gambar kita ambil snap daripada Google apa ni. Ni tak payahlah. Tak payah. Nak hafal tak ada masalah. Kalau awak ingat, tak ada masalah. Kod lah nak gunakan dalam karangan bahasa Inggeris. Okay. Penggunaan kanta ke apa ke. Bolehlah pakai istilah tu. Convex dan juga concave tu. Okay. Tak ada masalah. Okay, untuk kanta cembung pula, ni ada dalam modul. Nanti boleh isikan jawapan dalam modul. Kanta cembung ada beberapa jenis, iaitu dwi cembung, plano cembung, meniskus cembung. Ni nak kena hafal je lah. Hafal namanya. Okay, kalau dalam soalan objektif mungkin mudah lah. Nampak bentuk mungkin kita boleh teka lah. Okay. Dwi cembung, plano cembung, meniskus cembung. Tapi saya risau kalau dia tanya dalam soalan struktur. Namakan jenis kanta cembung ini. Dah sudah cembung aja. Okey. Ni pun nak letak plano cembung macam susah aja. Okey, meniskus cembung. Itu okey. Itu contoh-contoh untuk kanta cembung. Yang kedua adalah contoh-contoh untuk kanta cekung. Sama macam cembung, cuma tukar perkataan depan sahaja. Sama tukar perkataan belakang aja. Tadi dwi cembung, sekarang dwi cekung. Plano cembung, plano cekung. Meniskus cembung, meniskus cekung. Okey, hak ni kita kenali je bentuknya sahaja nah. Sebab nanti bila kita nak buat eksperimen, soalan-soalan penggunaan kanta, dia tak pakai ni, tak jumpa, jaranglah jumpanya, boleh kata macam tak jumpalah. Untuk plano cekung dengan meniskus ni, cembung pun sama, meniskus cembung pun jarang jumpa. Yang kita akan banyak jumpa terus adalah hak jenis dwi cekung dengan dwi cembung tu. Hak bentuk hak asal seperti gambar rajah pertama tadi. Hak ni je. Okey nah. Okey. Dwi cekung, dwi cembung. Okey. Seterusnya. Sama seperti gambar first yang saya tunjuk tadi, ini adalah menunjukkan pembiasan sinar cahaya selepas melalui kanta cembung dan kanta cekung. Okey, konsep dia yang dia nak tunjuk adalah ni je lah. Datanglah dari mana sinar tu, atas ke, tengah ke, bawah ke, okey. Dia akan menumpukan pada satu titik. Okey. Dan titik, kita guna color lain lah. Okey, color kuning bagi nampak sikit. Okey. Dia menumpu pada satu titik. Okey. Dan titik inilah nanti yang kita akan belajar. Apakah yang boleh kata apa? Titik ini ada istilah dia. Kejap lagi kita sentuh. Dan kata cekung, apabila ada alur cahaya masuk, so dia akan macam makin besar, mencapah. Ni ada istilah tadi tu. Nama lain bagi kanta cembung. Ini dia. Okey, kanta cembung, nama lain dia adalah kanta penumpu. Okey nah. Kanta penumpu. Kita highlightkan dia. Kanta cembung, kanta penumpu. Okey, dan tukar color.
kanta cekung dikenali sebagai kanta pencapah. Okey, sebelum saya lupa, dekat bahagian ruangan chat dalam Google Meet kita tu, tolong isikan nama masing-masing sebab nanti saya akan kira kehadiran secara online lah. Okey. Yang tak masuk dalam Google Meet, kalau dia tengok dia ni, dia akan isi dalam bahagian kehadiran offline. Okey. Saya tak pasti apa kelebihan kehadiran online offline. Mungkin Cikgu Syanurah akan tengok nanti ada ke apa inisiatif-inisiatif yang nak diberikan kepada pelajar. Okey, jangan terkejut nanti tiba-tiba datang rombongan ke rumah ke apakah. Okey. Okey nah. So dapat tadi nah. Kanta penumpu, kanta pencapah untuk nama lain bagi kanta-kanta. Okey, seterusnya kita tengok ni. Yang ini juga awak boleh rujuk dekat modul nanti, isikan istilah-istilah yang kita pakai untuk kanta cembung ni. Okey. Okey, kita ada di muka surat yang keberapa kalau tak silap saya. Muka surat mana isi dia? Muka surat 1 juga tu. Okey, tempat-tempatnya tu dia ada F. Okey. Dia ada F, dia tulis S tu. Okey, F tu apa dia? Titik fokus. Di manakah disebut panjang fokus? Okey, yang ini yang kena fokus lah. Okey, kena ingat istilahnya. Dekat sini dipanggil titik fokus. Jarak antara ni pusat, dekat pusat tengah-tengah kanta ni, okey, dengan tempat garisan titik fokus tu, ini adalah dipanggil panjang fokus. Okey, ini adalah beberapa istilah yang kita perlu kuasai lah. Okey, ini untuk kanta cembung. Okey, seterusnya kanta cekung. Okey, dia ada panjang fokus juga. Tapi masalah kanta cekung ni dia terbalik dengan kanta cembung adalah sebab dia dah mencapah, tapi daripada garisan alur cahaya yang mencapah itu bila ditarik ke belakang, okey, dia terbentuk di belakang dia punya titik fokus. Okey, dan panjang fokus pun kita kira dari belah belakang. Dan sebab itu nanti kita akan guna istilah pembentukan imej untuk kanta cekung, kita panggil imej maya nanti, maya. Dan untuk kanta cembung, kita akan dapat satu imej yang kita panggil istilah dia imej yang nyata. Okey. Apa maksud maya? Dia terbentuk di belakang kanta. Apa maksud nyata? Di depan kanta dan dia ada titik fokus dia di depan kanta. Okey nah? Kalau macam ni, maya nanti. Okey nah? Semua cekung adalah maya imej dia. Tapi cembung ada nyata, ada maya. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok nah. Istilah-istilah lagi yang ada dalam ni kita yang ni untuk menentukan fokus suatu kanta. Okey. Apabila kita letak satu kanta pada satu paksi utama, okey, kita ada beberapa huruf yang perlu dikenal pasti kat sini. Kalau F ni apa dia tadi? F adalah titik fokus dia. Okey nah, titik fokus dia. F kecil adalah panjang fokus. Boleh nah? Panjang fokus. Tu kena ingat nah. F1 ni, satu F huruf besar ni adalah titik fokus. Kalau 2F, maksudnya 2 kali titik fokus. Okey, 2 kali titik fokus. Dan objek ini, dalam soalan nanti, awak akan jumpa objek ni akan diletakkan pelbagai. Kadang-kadang, dia akan letak di dekat dengan kanta. Okay. Kemungkinan dia akan pen saya kan. Ctrl Z. Okay. Kemungkinan dia akan letak kat sini. Okey. Kemungkinan dia akan letak jauh. Okey. Macam-macam tempat dia boleh letak. Dan kadang-kadang betul-betul pada titik fokus pun ada, pada jarak 2F pun ada. Okey nah. Tapi jangan risau. Walaupun mungkin kita tak ingat macam mana objek yang akan, macam mana image yang akan terbentuk nanti, okey. Tapi sebenarnya kita boleh lukis sendiri dekat kertas soalan. Dalam kes macam ni, dia dah bagi dah. Kenapa tak keluar eraser sini? Okey.
Okay, dia dah bagi dah kat sini. Image yang terbentuk dekat sana. Ni image yang terbentuk dekat sini. Nampak tak? Objek kecil, image besar. Itu antara benda yang perlu kita hafal. Apabila guna kanta cembung, saiz image lebih besar. Dan dia menghadap ke bawah. Kita guna istilah song sang. Okey. Tadi dah ada satu dah saya tulis kat atas tadi tu. Image yang nyata. Okey. Jadi sekarang ni kita ada lagi nyata, songsang dan dia adalah lebih besar. Lebih besar. Okey. Okey, ini untuk image yang terbentuk. Okay. Ada ke dalam soalan modul dah? Dia minta nyatakan ciri-ciri image yang terbentuk oleh kanta cembung. Okey. Lagi, kanta cekung. Okey, cuba tengok image dia duduk kat mana. Ni image dia. Okey. Okay, ada orang masuk sana. Ada orang masuk. Okey. Nur Fitrah. Nur Fitrah. Dah tekan dah tapi tak masuk-masuk lagi, tak apalah. Sekejap lagi dia tengok. Okey. Jadi image yang terbentuk ni adalah, tengok kat sini, tadi saya dah bagi tahu satu. Kalau soalan tanya ciri image yang terbentuk, pertama adalah maya. Kenapa maya? Dia duduk di belakang kanta, bukan duduk depan kanta. Yang kedua adalah tegak. Kenapa tegak? Tadi songsang. Kenapa? Sebab tadi anak panah untuk kanta yang cembung tu, okey, kepala anak panah dia duduk bawah. Objek kepala anak panah duduk atas. Sebab tu kita tulis songsang. Tapi untuk kanta cekung, objeknya kepala anak panah atas. Kepala anak panah image pun, nampak ni kecil ni, masih duduk atas. Jadi kita kata image-nya tegak. Tapi masalahnya dari segi saiz, dia adalah lebih kecil. Okey. Lebih kecil. Okey. Boleh nak? Yang ni pun satu. Okey. Tadi tak sebut ni. U. U kalau soalan tanya U ni apa? Daripada tengah-tengah paksi kanta ni kepada objek. Tu jarak objek lah. Okey nah. Yang F ni, ingat nah. F adalah jarak fokus. V. Daripada paksi kanta menuju ke image. Ini adalah jarak image. Okey nah. Harap-harapnya nanti dalam modul awak tuliskan. Muka surat yang keberapa saya tak ingat tadi. Okey. Semua-semua ni dia akan tanyalah. V tu apa, F apa, U apa. Okey. Boleh nah. Seterusnya. Kat sini ada nota terus. Senang. Kalau tak silap hak ni diambil dalam buku teks. Buku teks muka surat 205. Muka surat 205. Tapi kalau kita tengok dalam buku teks terus saja hak ni tadi, kalau kita terus tengok yang ni je, mungkin payah nak imagine, nak menggambarkan di manakah. Okey nah. Jadi pusat optik O. O ni hak tengah-tengah kanta. Okey nah. Kita dah ada paksi kanta duduk tengah-tengah ni, okey, di antara paksi utama dengan paksi kanta duduk tengah-tengah. So itu kita panggil pusat optik. Okey, paksi utama garis. Paksi kanta, okey, hak tengah-tengah kanta. Macam seolah pembahagi kepada kanta cembung ataupun kanta cekung. Okey. F titik fokus. F kecil panjang fokus. Jarak objek U, jarak image V. Okey, so hak ni boleh dah diisi dalam buku modul yang saya edarkan tu. Okey. Rasanya ada lagi yang tak ambil. 2 hari lepas saya pergi semak, ada lagi yang tak ambil. Nak buat macam mana? Okey. Okey. Seterusnya, tak banyak dah. Okey. Seterusnya, di dalam pembelajaran tajuk kanta cembung, kanta cekung ni, seterusnya adalah kita akan tengok macam mana nak menunjukkan image terbentuk. Okey. Jadi, ini adalah step-step yang digunakan untuk melukis. Okey, melukis gambar rajah sinar. Kita panggil ni gambar rajah sinar yang mana
letaklah objek ni kat mana-mana sekalipun, dia ada beberapa syarat bila kita nak lukis. Pertama, kena ingat garisan sinar yang pertama ni, garis ni bila ada anak panah dekat atas garis ni, okey, yang nombor 1 ni, dia mesti buat anak panah. Ini seolah-olah sinar cahaya lah. Garisan pertama adalah dari puncak objek menuju dekat tengah kanta, paksi kanta, okey, dan tarik menuju kepada titik fokus kanta. Okey, itu garisan pertama. Okey, itu garisan pertama. Ingat, garisan kedua adalah daripada puncak objek tu, paling tinggi objek, dia melalui dekat pusat optik, dekat tengah-tengah kanta tu tadi, dan garis lurus je, tak kisah. Dia jumpa ke tak jumpa ke dengan garisan pertama tadi, awak jangan peduli. Just garis sahaja. Tapi insya-Allah, bila awak buat macam tu, dia akan ada satu tempat yang bersilang nanti. Dia akan ada satu tempat yang dia bersilang nanti. Okey. Daripada tempat yang bersilang inilah, kita akan buat satu garisan menuju kepada paksi utama ni dan buat satu garisan untuk menunjukkan imej terbentuk. Okey. Dan kepala anak panah, kalau objek asalnya kepala ke atas, okey, yang untuk imej, kepala anak panahnya di bawah, bermula daripada tempat yang bersilang tu. Okey. Jadi inilah dua garisan yang digunakan untuk membuat gambar sinar bagi kanta cembung. Okey nah. Jadi nanti kalau nak soalan tanya apakah ciri-ciri imej, kita tengoklah kat sini. Okey. Dia menghadap ke bawah, maksudnya songsang. Dia ada titik pertemuan, nyata. Imejnya maksudnya nyatalah kalau ada titik pertemuan. Tapi kalau ditakdirkan awak buat garisan yang kedua, buat garisan pertama ni, tengok tak jumpa-jumpa dia punya garisan ni. Tak ada bertindih macam ni. Tak ada satu titik yang dia jumpa. So kita akan kata imejnya maya. Walaupun dia duduk selepas kanta. Tadi kanta cekung je kan. Kanta cekung tadi dia memang mencapah. Memang takkan jumpa punya. Okay? Tapi kalau untuk kanta cembung, ada waktunya bila kita letak objek pada kedudukan tertentu, dia tidak jumpa titik penumpu ini. So, imejnya kita kata maya. Okay? Ni kanta cekung. Okay, kanta cekung ni memang confirm lah. Kenapa dia terpadam ke gambar yang kedua ni? Okay, tak apa. Kalau untuk yang ni, awak rujuk muka surat 207 lah. Okay. Yang ni sebenarnya ambil dalam buku teks juga. Muka surat 207. Okay. Garisan pertama untuk sinar cahaya sama. Daripada puncak objek, tarik ke paksi kanta. Dekat tengah-tengah tu. Okay. Kemudian gunakan pembaris. Hujung pembaris bahagian belakang tu, bagi dia sama dengan titik fokus yang belah kiri. Titik fokus ni, belah kiri ke belah kanan sama je. Kan kanta cembung boleh tengok je dari kiri ke kanan. So, titik fokus dia dari belah belakang ni. So, buat satu garisan yang ke atas punya. Ni garisan hak ni. Okay, garisan hak ni. Buat garisan tu. Okay. Kemudian untuk yang kedua, boleh rujuk buku teks nanti dah. Sama macam kanta cembung tadi, daripada kepala, daripada ketinggian objek yang utama, okay, awak tarik menuju ke pusat optik, tarik, tangan saya menggeletar, awak pakai pembaris lah. Ni garisan kedua. Jangan buat garis macam saya ni. Ni saya tak pakai pembaris sebab pakai gadget ni aja. Peranti ni je yang buat garisan lukis ni. Tak cantik lah. Okay? Garis gitu. Jadi kalau kita tengok, hak ni ke sana, hak ni ke sini. Memang sampai sudahlah takkan jumpa antara garisan pertama dengan garisan kedua ni. Jadi dia memang imej yang terbentuk adalah maya. Kat mana imejnya yang maya tu? Ni nampak tak kat sini? Ni dekat sini ni nampak macam ada persilangan. Tapi bukan kat depan, dekat belakang. So inilah imej yang terbentuk. Ini adalah imej yang terbentuk untuk kanta cekung. Jadi kalau imej terbentuk di belah belakang macam ni, so ini kita kata maya. Dia duduk sama arah macam objek. Tegak. Okey. Dan dia kecil. Saiznya lebih kecil. Okey.
Jadi untuk kanta cembung yang lain, saya tak bincang dah ni kat sini lah. Sebab nanti untuk kanta cembung, objek-objek yang dia akan letakkan ni adalah berbeza-beza. Macam saya cakap yang pertama tadi. Dia mungkin letak dekat sini, dekat dengan kanta. Dia mungkin letak dekat sama dengan F, sama dengan titik fokus. Mungkin duduk tengah-tengah antara F dengan 2F. Mungkin duduk dekat-dekat 2F dan mungkin juga jauh dari 2F. Jadi dekat dalam modul nanti, pelajar-pelajar tolong lukis sendiri dua alur sinar cahaya yang perlu dibuat ni. Iaitu yang pertama, garis dari puncak menuju paksi kanta, lalu titik fokus. Dan yang kedua, dari puncak objek terus melalui dekat pusat optik yang dekat tengah-tengah ni. Lepas tu tengoklah imejnya terbentuk di mana. Okey? Nak ingatkan, selalu yang jadi kesalahan pelajar, okey, apabila konsep yang digunakan semasa nak lukis untuk sinar cahaya kanta cembung, dia gunakan untuk kanta cekung. Hak tu yang jadi kesalahan. Okey, ingat balik. Kalau kanta cekung, daripada objek pergi pada paksi kanta, dia tak turun ke titik fokus di belah kanan, belah depan. Okey, kita kena gunakan titik fokus yang duduk belah belakang untuk buat garisan ni. Barulah mencapah yang kita dapat. Okey, ada pelajar yang lepas-lepas lah, ini kesalahan yang lepas-lepas, ramai yang buat daripada kepala objek ni datang ke paksi kanta, dia tarik juga mai ke titik fokus yang belah depan ni. Yang tu salah. Kalau dia tarik juga ke depan ni salah. Ni salah. Dia kena tarik ke atas berpandukan titik fokus yang di belah kiri. Okay, nah? Jadi hak lain-lain dalam modul tu, okey, hak ni saya tunjuk satu. Ada juga waktunya, ni macam contoh, objek yang dia letak pada F. Okey, pada F. Bila dia buat garisan seperti panduan untuk kanta cembung tu, satu garisan menuju paksi kanta, tarik ke titik fokus, straight. Daripada puncak objek, lalu dekat pusat optik, straight. Tengok, sampai ke sudah dia tak bersilang. Okay? Sampai ke sudah tak bersilang. Maka ciri imej yang terbentuk adalah maya. Okay? Yang ini diperolehi di muka surat 208-209 untuk rujukan. Muka surat 208-209 untuk rujukan. Okey. Tak lama gini. Rasanya kita boleh berhenti awal. Okey, lepas tu saya bagi masa lah. Yang balance tinggal tu adalah untuk melengkapkan modul untuk hari ni ya. Lepas tu next perjumpaan minggu depan kita bincang soalan. Okey ya. Okey. So untuk untuk kanta cekung pula, okay, whatever, whenever, tak kira di mana berada objek, memang dia akan dapat ciri imej dia maya. Memang takkan lari punya. Okay, nah? Dan semuanya tegak dan semua kecil. Memang semua akan dapat macam tu. Sebab apa? Memang bila kita buat sinar cahaya, dia terpaksa mencapah, naik ke atas. Boleh nah? Jadi imejnya memang terbentuk di belakang. Tak kira di mana dia letak. Okey. Yang ni pun ni samalah. Okey. Letak dekat pun imej dia kecil, duduk belakang. Letak objek jauh pun imej dia kecil, duduk belakang kanta juga. Dia sama sahaja. Okey. Boleh untuk hari ini. Ya nak? Dan untuk target saya untuk hari ini, kita nak berkenalan dengan kanta tu sajalah. Okey. Untuk peralatan optik, yang ini kita akan tengok ke depan pada kelas yang akan datang. Sebab untuk peralatan optik ni, dia banyak kepada baca je. Baca tu macam mana kita nak aplikasikan penggunaan kanta-kanta tu dalam peralatan optik. Okey, tapi untuk hari ni, sampai kanta-kanta ni saja, harap-harapnya bolehlah. Dan untuk nak memastikan boleh faham tu, awak komplitkan modul sehingga muka surat muka surat 3. Senang aja sampai muka surat bukan 3. Muka surat
Muka surat 3. Tapi sebahagian dia muka surat 3. Muka surat 3 tu pada 7.2 peralatan optik. Okey, kalau rasa rajin, ada inisiatif, okey, boleh aja. Okey, boleh aja nak jawab. Okey. Tapi kalau hak untuk hari ni kita tengok untuk 7.1. Okey, 7.1 iaitu pembentukan imej oleh Kantar. Ada apa-apa anak-anak pelajar nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey nah. Jadi kalau ikutkan kita lambat lagi masa sebenarnya sampai pukul 11. Kan? 9.30 sampai pukul 11. Ni baru pukul 10. Ada 1 jam lagi. Tapi 1 jam lagi ni kita bukan nak membazirkan masa, membazirkan data. Makan data kan bila buat Google Meet kan? Data banyak tak habis? Tak ada orang nak respon. Okey. Jadi masa yang ada ni completekan modul, okey, dengan apa yang saya explain tadi, ataupun boleh guna je buku rujukan dan sebagainya ni, okey, completekan. Dan kalau boleh snap menunjukkan dia dah siap, yang tu bolehlah saya buat pertimbangan untuk penilaian PBD, pentaksiran bilik darjah. Okey nah? Clear. Saya stop sharing. So dah tulis nama tak pelajar-pelajar yang hadir hari ni? Akmal Haikal. Fitrah tak tulis lagi. Fitrah tak tulis. Fitrah, tulis nama Fitrah dekat ruangan chat. Jumpa entah. So ada 4 orang sajalah yang hadir secara online. Saya boleh je tulis, tapi tadi Fitrah lah tulis. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita boleh dismiss. Kejap lagi saya send video dengan list nama untuk isi. Tapi yang online ni saya isikanlah nama kehadiran online. Okay, kita tunggu yang offline saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.